Bekas jerawat ataupun post-inflammatory hyperpigmentation memang dia warna dia gelap tau, dan biasanya dia akan menyebabkan tona kulit nampak tak sekata, dan inilah yang biasanya mengganggu emosi ramai orang. Yalah, nak tutup dengan foundation tak adalah hari-hari nak pakai foundation kan, yang lelaki pula takkan nak pakai foundation tebal-tebal. So apatah lagi dalam keadaan di mana bekas jerawat ni ambil masa yang terlampau lama nak hilang. Dah pakai macam-macam, cleanser lah, exfoliator lah, toner lah, moisturizer lah, tapi tak hilang-hilang juga. Ini yang kita nak bincangkan dalam video kali ini. Saya nak kongsikan cara untuk anda melakukan sesuatu yang efektif bagi menghilangkan bekas jerawat dengan lebih pantas. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Baik, saya sangat memahaminya. Isu utama kepada ramai penonton dekat Glowy ni asalnya adalah jerawat. Lepas jerawat tu hilang, isu kedua yang juga paling ramai orang tanya dekat Glowy adalah bekas jerawat ataupun post-inflammatory hyperpigmentation. Bekas jerawat ni sebenarnya dia ada pada jerawat yang telah pulih, tapi bukan semua jerawat dia yang menyebabkan adanya bekas jerawat. Biasanya bekas jerawat ni lebih cenderung untuk wujud selepas pulihnya jerawat jenis yang membengkak, meradang ataupun kita panggil inflammatory acne. Kalau jerawat yang lain-lain tu dia kalau tak membengkak, tak meradang, biasanya dia tak meninggalkan bekas yang gelap-gelap, ya. Dan ramai orang dia dah cuba macam-macam tau, pakai serum brightening, whitening, lightening, macam-macam lah dia pakai kan. Tapi terlalu lama masa yang diambil untuk pulih, ya. Itu sebenarnya normal, ya. Bekas jerawat ni kalau kita tak usik, katakanlah dalam tempoh 6 bulan pun, sebenarnya dia akan perlahan-lahan akan pudar. Tapi berapa ramaikah di kalangan anda yang sanggup tunggu sampai 6 bulan? Tak ramai. So we want to discuss apakah punca bekas jerawat ni masih ada pada kulit orang tu dengan begitu lama, tapi ada setengah orang pulih dengan cepat. Kita nak bincang yang itu, dan juga saya nak kongsikan faktor-faktor yang mana menyebabkan bekas jerawat ni stay dengan lama dan apakah cara untuk mengatasinya. So let's start with apakah yang menyebabkan dia ada dekat kulit tu sangat lama. Ada 5 sebab bekas jerawat sukar hilang. Post-inflammatory hyperpigmentation ambil masa terlalu lama untuk hilang. Ada 5 sebab. Pertama, kalau kulit itu kering, tidak cukup lembap, maka proses pemulihan menjadi semakin lambat. Maka itulah puncanya kenapa bekas jerawat susah nak hilang. So bila sebut kelembapan ni memang tak ada kompromi, because your skin require hydration, moisturization to ensure every process within the skin tu berlaku dengan smooth, berlaku dengan lancar tanpa gangguan, ya. So kalau kurang kelembapan, habislah kulit tu. Memang nak pulihkan apa-apa kerosakan memang ambil masa yang sangat lama. Sebab kedua kenapa bekas jerawat ambil masa yang lama dan sukar nak hilang, ya, adalah kerana ramai orang menggunakan produk dengan bahan aktif yang terlalu tinggi. Yes, pada asalnya contohnya mereka pakai produk yang mengandungi acid exfoliating toner sebagai contohnya untuk hilangkan bekas hitam tu, bekas-bekas jerawat tu. Tapi pakai terlalu banyak produk dengan bahan aktif yang tinggi dan bahan aktif pula pada kadar yang tinggi, itu akan menjejaskan skin barrier, akan menyebabkan berlakunya over exfoliation, kemudian membawa kepada irritation, dan itulah yang menyebabkan bekas-bekas jerawat ni jadi tak hilang-hilang. Sebab ketiga, bekas jerawat susah hilang ni saya rasa ramai yang akan terasa ni. Sebab apa? Kerap menyentuh atau memicit kawasan bekas jerawat. Ada orang kan dah hilang dah jerawat tu, tapi dia nak pastikan tak ada isi dalam jerawat tu. Dia duk picit, dia duk pegang, dia duk garu. Itu akan menyebabkan berlakunya friction, ya, pergeseran kat tangan kita ni kan, dan pergeseran membawa kepada irritation membawa kepada inflammation akan membawa kepada warna hitam-hitam lah, post-inflammatory hyperpigmentation. Itu sebab dia tak hilang-hilang. Sebab itulah dah selalu cakap, jangan garu, jangan picit. Ini satu lagi benda yang mungkin anda tak sangka merupakan faktor yang menyebabkan bekas jerawat susah hilang, iaitu kulit muka ni terdedah kepada haba yang tinggi. Sebagai contoh, ada orang dia ada bekas jerawat, kemudian bila dia masak, those heat coming from
api masakan tu kan, ataupun dia ni jenis baking, dia duduk depan oven tu kerap sangat. So masalah haba yang tinggi ini memang boleh membuatkan pigmentasi jadi lebih teruk, dan memang ada kajian menunjukkan wajah yang terdedah kepada haba yang tinggi akan menyebabkan proses kegelapan pada kawasan yang sudah sedia gelap. So meaning that the heat menyebabkan berlakunya inflammation, keradangan membawa kepada post-inflammatory hyperpigmentation. So sangatlah tak digalakkan jika anda sudah mempunyai tumpuk-tumpuk gelap pada wajah untuk berdiri dekat-dekat dengan haba yang tinggi. Yang kelima, ini ada kaitan dengan haba juga tadi, tapi ini haba yang lebih kritikal, iaitu apabila seseorang mempunyai bekas jerawat, dia tak nak pakai sunscreen ataupun tak konsisten pakai sunscreen, pakai pun tak rajin nak reapply, dan menyebabkan kulitnya terdedah kepada sinar ultra ungu yang berlebihan tanpa perlindungan yang cukup. Itu memang boleh menggelapkan lagi bekas jerawat. So 3 amalan yang saya nak kongsikan selepas ini adalah amalan yang mempercepatkan pemulihan bekas jerawat. Selain daripada tadi saya sebut faktor-faktor tu kan, so dengar balik, tonton balik video ni, tengok balik faktor-faktor itu, mana yang boleh hentikan daripada dibuat, janganlah pergi buat. So amalan yang saya sebutkan lepas ni kena anda buat untuk pastikan bekas jerawat tu ambil masa yang lebih cepat untuk pulih. Okey, yang pertama adalah pastikan kulit cukup lembab, kerana kulit yang lembab, kitaran sel kulit dia akan menjadi semakin baik. So ada kajian yang mendapati bahawa lapisan paling atas kulit, iaitu stratum corneum, dia memang memerlukan kelembapan yang mencukupi untuk menjalankan kitaran sel kulit, pada masa yang sama untuk melepaskan sel-sel kulit mati yang rosak pada permukaan kulit. So without enough hydration, proses kitaran sel kulit dan proses yang dinamakan desquamation ini, iaitu pelepasan sel kulit mati ini, tidak boleh berlaku dengan sempurna, because this process requires certain enzyme, dan enzyme ini memerlukan hydration untuk berfungsi. So kelembapan tak ada kompromi, whatever your skin type, termasuk kulit yang berminyak. Kalau anda rasa anda kulit berminyak, jangan skip moisturizer, jangan skip hydration, sebab berminyak tu, minyak kat muka tu, dia tidak menyebabkan kulit anda lembab. Amalan kedua yang bagus adalah gunakan produk yang mempunyai bahan yang bersifat tyrosinase inhibitor. Tyrosinase ni adalah sejenis enzim yang merupakan catalyst kepada penghasilan melanin. So kalau kita hentikan, ni kajian mendapati kalau kita pakai bahan-bahan yang menghentikan ataupun mengurangkan perhubungan antara enzim ni dengan melanocyte, iaitu sel yang menghasilkan melanin, maka melanin tu takkan dihasilkan secara berlebihan lagi ataupun boleh dihentikan sementara waktu ketika kita memakai produk yang ada bahan bersifat tyrosinase inhibitor ni. So ada banyak bahan-bahan yang bersifat tyrosinase inhibitor, inhibit, dia menghalang, mengstopkan. So antaranya vitamin A retinoid lah, vitamin B, niacinamide lah. Niacinamide ni dia bukan tyrosinase inhibitor, but dia membantu mengelakkan daripada melanin tu ditransportkan kepada sel-sel kulit, ataupun vitamin C pun boleh juga. So bahan-bahan ni traditionally very well known sebagai tyrosinase inhibitor. Tapi pesanan saya, jangan pakai kadar yang tinggi-tinggi sangat. Kalau pakai kadar terlalu tinggi, dia memang boleh merosakkan permukaan kulit, dan itu melambatkan lagi proses bekas jerawat tu untuk hilang. Amalan paling tidak boleh ditinggalkan sekiranya anda mahu mempercepatkan proses pemulihan bekas jerawat adalah guna pelindung suria yang stabil. Ingat keyword dia, stabil, dengan konsisten. Pelindung suria kena cari yang paling bagus, paling stabil. Apa itu stabil? Stabil bermakna pelindung suria itu bila kita pakai bahan yang bersifat melindungi kulit kita daripada sinar UV itu, dia tidak mudah terurai ataupun degrade, menurun kualitinya apabila terkena sinar UV. Dia photostabil. Photostable ni ataupun kita panggil photostability tinggi adalah bermakna bahan itu tidak terurai, tidak menurun kualitinya walaupun terdedah kepada sinar UV. Tapi walau bagaimanapun, kita masih perlu reapply, terutama anda yang ada bekas jerawat, kena reapply walaupun secanggih mana sunscreen itu ada bahan yang high photostability.
kita still kena reapply sebabnya kita ni ada perangai-perangai, contohnya mengelap muka. Kalau kita pakai tisu, kita lap mulut macam tu, tudung kita tergeser ke kat muka, pakai mask, terhilanglah sunscreen itu tadi melekat pada mask. Sebab photo stability tak bermakna dia melekat dekat muka kita. Jangan salah faham. So saya nak perkenalkan satu sunscreen yang mempunyai photo stability yang tinggi dan membantu anda semua yang mempunyai masalah bekas jerawat sukar hilang ni. Kalau anda pakai sunscreen ni, insya-Allah anda boleh dapati yang bekas jerawat anda post inflammatory hyperpigmentation tu akan pudar dan lama-lama hilang dengan lebih cepat. Memperkenalkan Sunplay, jenama Sunplay Skin Aqua UV Brightening Moisture Gel. Sunplay ni memang terkenal dengan membentuk, melahirkan, mendevelop macam-macam jenis sunscreen yang best tau. So this one Skin Aqua ni dia punya satu range yang mana dia ada kelebihan melembapkan kulit, ya, yang mana dia ada kelebihan memang lightweight, gentle on the skin, mild formula. So Skin Aqua ada banyak range lah, tapi this one is the new one and this is not just another sunscreen. Saya personally suka pada sunscreen ini, ya, sunscreen Skin Aqua Sunplay UV Brightening Moisture Gel ni sebab ada teknologi yang panggil SolarX 5 teknologi. Dia merupakan sunscreen yang ada bahan-bahan yang bersifat brightening. Yes, brightening. Ada satu bahan yang special dalam ni, nama dia Brightenyl. Brightenyl ni boleh cerahkan kulit, boleh hilangkan tumpuk-tumpuk gelap dan juga jeragat, dan juga Brightenyl ni sebenarnya salah satu bahan, ya, yang bersifat microbiome activated skin brightener yang pernah memenangi award yang lain macam hebat. Jadi nama award tu adalah Gold and Bronze Innovation Awards dalam Global and Latin America Cosmetic Awards lah. Memang sangat-sangat best, ya. Bahan dalam itu yang menang award, bukan cerita benda ni. Tapi kita tak jumpa sunscreen lain yang menggunakan bahan yang memenangi award ini. Ini sahaja. So nama bahan yang special tu adalah Brightenyl, ya. Dan ini juga ada bahan yang melembapkan kulit, iaitu sodium hyaluronate. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, sodium hyaluronate adalah sejenis hyaluronic acid yang bertindak lebih dalam ke dalam kulit. Maksudnya dia lebih melembapkan kulit lagi. Dan ada juga glycerin. Dia juga SPF paling penting. SPF dia 50. That's a good one. Tick. Dan juga PA plus. Tick. Ini memang ciri-ciri yang kita nak cari, terutama jika anda ada jeragat, ada hyperpigmentation, ada bekas jerawat. Jangan kompromi dengan SPF yang rendah-rendah. Jangan kompromi ambil PA yang rendah-rendah. Ambil SPF tinggi sikit, 50. Ambil PA plus. Macam yang ada kat sini. Dan satu lagi adalah, di dalam sunscreen ini ada bahan filter UV generasi baru, iaitu Tinosorb M dengan Tinosorb S, yang mana dia sangat mempunyai ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu, iaitu photo stability yang tinggi, tidak mudah terurai atau degrade bila mana terdedah pada sinar UV. Bila saya pakai benda ni, antara immediate effect yang saya dapat adalah, saya nampak, pertamanya, saya ni jenis orang yang memakai makeup rata, cantik, dan itu immediate effect, ya. Dia tidak ada white cast, melembapkan. Kadang-kadang keliru, ini sunscreen ke moisturizer? Sebab memang keliru, sebab rasa macam pakai sunscreen, pakai rasa melembapkan. But ingat tadi saya sebutkan, kalau anda nak bekas jerawat cepat hilang, memang kelembapan kena cukup. So this one ada dua bahan utama, sodium hyaluronate yang tadi saya sebutkan dan juga glycerin. So if you are looking for solution yang mana tidak menyebabkan poket anda koyak rabak, maksudnya besar sangat belanja dia, the thing that you can immediately change adalah pada bahagian hujung rutin anda, iaitu sunscreen. So cari sunscreen seperti mana yang ini. Tak payah carilah, cari yang ini je lah, ya. It's brightening, it's moisturizing, it's anti-pollution, ya. Maksudnya dia memang berupaya untuk mengelakkan daripada zarah-zarah halus pencemaran tu masuk ke dalam kulit. Lightweight, ya, senang nak serap. Apa lagi kelebihan dia? Pakai makeup jadi lawa. Macam ni lah. So all in all, kalau anda mahu segera hapuskan bekas jerawat ataupun dark spots, tumpuk-tumpuk gelap yang degil itu, ya, apa kata mulakan dengan menggunakan Skin Aqua Sunplay UV Brightening Moisture Gel.
Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.